Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada minggu ni di masjid ni untuk menyambung perbincangan kita berkenaan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada minggu lepas di Masjid Padang Bohor, kita telah habiskan bab bahaya ataupun kesan bid'ah ini, iaitu yang terakhirnya kita kata bahawasanya pembuat bid'ah selalunya sukar untuk nak berpatah balik. Sebab dia dah biasa dengan amalan bid'ah. Bukan saja amalan lah, dalam perbincangan kita ni kita lebih tekankan kepada bid'ah dalam aqidah. Maka bid'ah dalam i'tiqad ataupun kepercayaan ni adalah lebih besar dia punya isunya berbanding di dalam bab-bab fiqh. Disebabkan akidah adalah sebahagian daripada usul agama. Maka kalau akidah itu di dalam bab-bab akidah, dalam bab usul dalam agama, sebab tu akidah ni salah satu gelaran dia usuluddin. Apa maksud usuluddin? Usul agama. Maka usul agama ni yang paling penting, dia punya akar tunjang dia akidah lah, kita kan. Maka bila kita sebut berkenaan dengan bid'ah dalam akidah, itu adalah bid'ah yang lebih teruk dan lebih berbahaya lagi. Maka kita kata kalau dah sebegitulah pembuat bid'ah ni ataupun orang yang beriktikad dengan akidah bid'ah ni, dia dah biasa dengan dia punya doktrin tu, dia dah biasa dengan kepercayaan dia, dia susah nak berpatah balik lagi dah. Saya ingat minggu lepas ada saya cerita berkenaan pernah kami hiwar ataupun dialog dengan penganut-penganut Syiah, bincang berkenaan dia punya akidah imamah dia saja. Syiah ni dia punya perbezaan dia dengan kita, wallahi memang semua benda lah beza. Hak sama kita sembah Tuhan nama Allah, dia pun sembah Tuhan nama Allah, hak tu sama. Hak lain-lain belaka. Itu pun berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala pun kita berlainan. Jadi berdialog, kami bincang berkenaan akidah bahawasanya imam itu maksum, iaitu Ali maksum, Fatimah maksum, Hasan maksum, Husain maksum. Kami bincang-bincang bab tu, akhirnya kiranya akhir perbincangannya tanya mana dalil benda-benda ni. Tu soalan dia. Mana ayat Quran, mana hadis? Akhirnya mereka ni golongan usuliyin, golongan usul fiqh di kalangan mereka, boleh sebut macam tu lah. Mereka kata sebenarnya memang tak ada dalil pun, senang cerita macam tu. Tapi disebabkan kami dah percaya lama, tak boleh nak buang, kata. Daripada taskar, daripada tadika, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, dah ajar gitu, dia kata. Yang ni pengarang disebut bahawasanya orang yang beriktikad dengan amalan bid'ah ini ataupun kepercayaan bid'ah, apa kesan dia? Dia kata kenapa bahaya? Sebab bila kita nak ajak balik kembali itu, dia agak susah nak balik ke jalan asal, sebab dia dah biasa dengan benda tu. Tambah pula kata pengarang, kalau pelaku bid'ah tu pula niat dia lari, iaitu kalau dia ni ikhlas lillahi ta'ala, selalunya mudah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya dia buat amalan tu ikhlas memang sebab nak hampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia punya cara tu silap. Yang tu mudah lagi. Yang susah dia macam mana? Kalau orang ni memang dia dah ada kepentingan peribadi dia, dia menyeru ke arah perkara-perkara yang pelik supaya orang ikut dia, orang tertarik pada dia, dia dapat perhatian orang ramai. Maka kita kata kalau sebut perkara ni salah, dia kena bertaubat, dia kena buang perkara ni semua. Kita kata susahlah, sebab itu dia punya sumber kemasyhuran dia. Dia punya sumber rezeki dia bukanlah rezeki tak baik kita tu kan. Jadi susah untuk dia nak berpatah balik. Sebab tu kita kata yang jalan paling selamatnya adalah awal-awal lagi kita berhati-hati dengan perkara-perkara bid'ah ini. Sebab kita takut kesan di kemudian hari bila kita dah sedar, jadi payah nak buang sebab dah terbiasa amalan sedemikian. Saya ingat antaranya, ini bukan bid'ah yang tegar lah. Saya ingat Allahyarham Syekh Mandili dia cerita, dia antara perkara dia hairan, dia punya kepakaran dia adalah di dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kemahiran dia kat situ. Jadi bila dia balik kat Malaysia ni, dia selalu berjalan kalau masa cuti tu, dia tengok antara amalan yang dia hairan, dia kata adalah
Kat sini tak ada, tetapi masyarakat ada yang sebahagiannya lepas dah habis bagi salam tu, bagi salam ke kanan solat kan, bagi salam ke kanan, bagi salam ke kiri, kan ada doa yang dia letak atas kepala dia tu. Dia letak tangan atas kepala, dia baca doa, lepas tu dia sapu muka dia tu. Allahyarham Syekh Mandili tanya ni amalan daripada mana katanya. So dia kata dalam buku-buku Syafi'i dia baca wallahi tak ada, dia kata. Daripada mana datang, dia kata. Lalu dia tegur, dia kata satu sesi tu dia tegur, okey alhamdulillah orang pun boleh terima lah. Akhirnya lepas solat tu dia kata, saya solat dekat sebelah seorang jemaah ni, dia dah biasa macam tu, kata dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kawan sebelah ni tangan dia nak naik juga ke kepala tu. Jadi dia kata dia tengok agak naik, saya tengok nak naik ke kepala, saya pegang tangan dia, dia turun kepala dia tu. Sebab nak bagi juga kena pada kepala dengan sapu muka dia tu. Sebab apa sedemikian tuan-tuan? Saya ingat dia bukan niat. Tapi sebab apa? Dia dah terbiasa. Bila dah terbiasa tu, nak membiasakan diri balik dengan apa yang sunnah, dia ambil masa lah sikit kan. Jadi kita kata yang selamatnya awal-awal kalau kita nak buat sesuatu, kita tanya dulu, Ustaz hadis ni sahih tak? Amalan ni sahih tak? Supaya kita takutlah, na'udzubillah, kalau kita dah terbiasa, satu hari baru tahulah benda ni rupanya tak ada daripada sunnah Nabi SAW. Kita nak jauhkan pun, nak ubah balik tu dia perlu masa lah, sebab kita dah terbiasa dengan amalan tu. Wallahu alam. Baik, hari ni kita masuk muka surat 484 ni. Memang nak habis sangat dah buku ni insyaAllah. Iaitu kata pengarang hukum berkenaan dengan bid'ah. Dia kata hukum kepada perbuatan bid'ah boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian, ataupun kita boleh lihat daripada beberapa sudut yang berbeza. Namun begitu perlu ditegaskan bahawa pada dasarnya dosa bid'ah adalah lebih berat daripada dosa besar. Apa dia dosa besar ni? Dimaksudkan di sini adalah al-kabair. Ya, saya ingat di Masjid Jajawi Dalam kami bincang bab al-kabair ni. Al-kabair ni adalah dosa-dosa besar yang dia nak masukkan dalam ni lah, selain daripada syirik dan selain daripada bid'ah. Iaitu dosa seperti apa? Mencuri, kita tahu kan? Dosa seperti apa? Membunuh. Dosa seperti merompak, berzina, minum arak, menuduh orang melakukan perbuatan zina tanpa saksi yang cukup, saksi adil yang cukup. Zaman sekarang kita tambah lagi LGBT umpamanya, murtad umpamanya. Yang ni adalah dosa-dosa besar. Rasuah umpamanya, itu adalah dosa-dosa besar. Maka pengarang ni dia sebut satu ayat yang agak mendalam ayat dia, iaitu dosa bid'ah pada umumnya adalah lebih berat daripada dosa besar. Maksudnya dosa bid'ah dia kata terutamanya bid'ah dalam i'tiqad lah, saya kira dia punya dosa dia lebih besar daripada dosa membunuh. Sedemikianlah dia nak kata. Disebabkan kenapa, mana datang kenyataan ni, mana datang dia, mana asal dia. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata kita ni orang Islam, kita punya dasar pegangan kita, asas kepada Islam tu sendiri adalah mengucap dua kalimah syahadah. Betul tak? Dua kalimah syahadah yang pertamanya asyhadu an la ilaha illallah. Maka dua kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah di dalamnya mengandungi pengertian tauhid. Di dalamnya mengandungi pengertian saya bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kata Ibn Qayyim dipanggil sebagai syahadatut tauhid. Apa maksud syahadatut tauhid? Iaitu ikrar kita, syahadah kita, perjanjian kita bahawasanya satu-satunya Tuhan yang selayaknya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid. Maka dia kata yang paling Allah suka sekali apa dia? Tauhid. Kalau kita tengok Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, iman itu 70 cabang ataupun lebih lagi. Yang utamanya adalah la ilaha illallah. Maknanya nombor satu memang la ilaha illallah. Begitu kita kata disebabkan tauhid adalah perkara yang paling Allah suka, maka dalam masa yang sama perkara yang bercanggahan dengan tauhid adalah yang paling Allah benci. Apa dia bercanggahan dengan tauhid? Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kita saksikan dosa syirik ni, tak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, tak ada. Hatta orang kalau na'udzubillah orang bunuh mak sendiri pun tak besar macam dosa syirik, besar lagi dosa syirik. Disebabkan kita kata satu-satunya dosa, yang ni memang kita boleh buat pop quiz lah kita tahu. Apa dia satu-satunya dosa yang mengekalkan manusia dalam neraka sampai bila-bila, tak keluar dah.
Masuk neraka tu sampai bila-bila tak keluar dah. Sebagaimana kekalnya ahli syurga di dalam syurga, sebegitu kekallah ahli neraka dalam neraka. Satu saja dosa yang boleh buat macam ni. Apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syirik memang secara mutlak yang ni memang dosa yang paling besar, dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah tidak akan sesekali mengampunkan orang yang berlaku syirik kepadanya, dan dia mengampunkan apa-apa selainnya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya syirik memang meninggal dunia dalam syirik, tak sempat bertaubat, memang syurga boleh bye-bye, tak boleh, memang tak boleh masuk. Okey, itu maknanya kita kata, kita ulang balik daripada dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pegangan asas kita dalam syahadah yang pertama, iaitu la ilaha illallah, mengandungi apa dia? Tauhid, mengandungi isyarat tauhid. Dan yang berlawanan dengan tauhid apa dia? Syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi, saya berikrar bahawasanya Muhammad adalah persuruh Allah. Di dalamnya mengandungi syahadatul ittiba', iaitu penyaksian kita dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan bahawasanya ikrar kita dalam saya nak beribadah hanya kepada Allah, cara yang saya buat untuk beribadah kepada Allah mestilah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang tu saya kira clear lah. Dua benda ni asas. Okey, iaitu yang pertama menujukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu. Dan yang kedua, cara ibadah tu pun mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Kita kata kalaulah ibadah ni boleh buat suka-suka hati, buat apa kita nak, buat apa ada sunnah, apa faedah sunnahnya? Selalu kita sebut bahawasanya Nabi SAW bila dia mengajarkan sahabat berkenaan solat, punyalah sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dah solat tu sahabat memang tengok macam mana rukuk Nabi, sehingga kan Nabi tunjuk tasyahud, jari dia bentuk cincin dengan jari tengah dan juga ibu jari dia, sampai ketara tu lah sahabat tengok. Sampai ketara tu lah sahabat riwayatkan balik macam mana bila Nabi rukuk, tangan dia pegang lutut dia, dan lutut dan jari dia direnggangkan, dan belakang Nabi SAW lurus, sehingga Aisyah kata kalau ada orang letak satu bejana air pun takkan jatuh bejana air tu. Kenapa sahabat tengok sampai ke tahap tu sekali? Saya ingat ada satu kajian cerita berkenaan rekod perbuatan manusia. Orang yang nombor satu yang perbuatan dia direkodkan dengan sangat baik, tak ada orang boleh nafi, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan dia sikat rambut macam mana, dia jalan macam mana, dia pakai baju macam mana, bau badannya macam mana, mukanya macam mana, akhlaknya macam mana, dia makan macam mana, kunyah berapa kali, sampai ketara tu lah orang tengok. Punyalah begitu terperinci sekali kita kata bila berkenaan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab penekanan baginda berkenaan mencontohi dia tu sangat-sangat mendalam. Jadi kita kata kalaulah dalam ibadah menuju Allah ni boleh buat macam-macam mana rasa kita suka, maka apa faedahnya Nabi ajar sunnah sampai ke tahap tu sekali? Tak ada faedah lah. Sampai ke tahap tu dia ajar solat macam mana, doa macam mana, dalam bacaan tasyahud bila baca selawat ke atas dia macam mana, dan dia pegang tangan sahabat, dia kata ingat ni cara dia, sampai ke tahap tu lah. Kalaulah kita kata ibadah ni boleh buat suka hati macam kita nak buat, maka Nabi akan kata apa? Kamu tujukan ibadah kamu hanya pada Allah. Cara macam mana? Ikutlah masing-masing. Masjid Amir Fawaz umpamanya nak lompat 3 kali lepas tasyahud, ikutlah suka hati barangkali macam tu. Pergi kat Masjid Sembang 4 kita lepas solat nak golek bawah tangga, ikutlah ke bawah. Asalkan niat tuju pada Allah, buatlah, nak buat macam mana pun. Dia tak macam tu. Okey. Jadi perkara ni kata Ibnu Qayyim digambarkan dalam syahadah kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Muhammad Rasulullah, maka di dalamnya mengandungi ikutan kita kepada sunnah Nabi SAW. Maka kalau yang atas tadi dia punya formula dia, yang paling Allah suka adalah tauhid, betul tak? Maka yang kedua ni lawan bagi tauhid adalah syirik. Maka yang kedua syahadah di dalamnya mengandungi apa dia? Sunnah. Maka lawan bagi sunnah adalah apa? Bid'ah.
Sebab tu dia kata bid'ah lebih besar daripada dosa besar. Disebabkan dia punya ranking kedudukan tu, kalau kita rujuk pada syahadah, dia merupakan dua dosa yang paling besar sekali. Iaitu yang pertama, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab berlawanan dengan tauhid. Yang kedua, bid'ah kerana berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Itu maksud pengarang. Pada dasarnya dia kata perbuatan bid'ah lebih berat daripada dosa besar, terutamanya kalau bid'ah itu melibatkan i'tiqad ataupun akidah kita. Na'udzubillah, itu lagi dahsyatlah, itu lagi berbahaya lagi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian dia kata pembahagian hukum kepada perbuatan bid'ah. Makanya kalau orang tanya, bid'ah ni apa hukum dia Ustaz? Macam saya selalu sebut, dalam bab agama ni jangan cepat menghukum. Tengok dulu, kita kata kena saring dulu macam mana. Kalau kita tak berapa pasti, lagi senang dia punya jawapan dia. Wallahu alam saja. Jangan orang tanya bid'ah macam mana Ustaz? Sesat, neraka. Sabar dulu. Dengar dulu, mana dia di bid'ah tu, dalam akidah ke, dalam fiqh ke. Dalam fiqh tu pula, adakah dia betul-betul buat benda baru ataupun dia cuma tambah benda yang dah ada. Itu pun beza juga. Okey, sebagai contohnya kita kata, zikir ada tak pada zaman Nabi SAW? Ada landasan dia. Okey, tetapi berzikir sampai tak sedari. Saya ingat masa saya belajar di Universiti Islam dulu tahun 2006, ada orang tunjuk CD kat saya tak tahu, tapi nampak gaya baju apa semua macam orang Malaysia lah. Dia punya berzikir tu mula-mula duduk, lepas tu dia hinggut kepala tu, dia makin syok. Bila dia dah makin syok tu, dia berdiri. Bila dah berdiri tu, dia melompat sampai Pak Haji tu tercabut dia punya kupiah dia tu, punya syok, punya zuk, dia punya naik, orang kata naik syih kan, dia punya berzikir tu kan. Berzikir tu ada tak daripada Nabi SAW? Ada. Yang dia tambahnya apa? Berzikir naik khayal sampai melompat-lompat tak sedari. Yang tu bid'ah yang tambahan. Zikir tu ada. Maka kalau kita kata tuan-tuan janganlah buat macam ni, ini bukan panduan daripada Nabi SAW. Dia kata kami nak berzikir. Nampak tak? Berzikir tu ada. Tetapi yang zikir naik khayal sampai lompat tu, yang tak ada tu. Jadi bukannya menghalang berzikir, tak. Berzikir tu ada. Sebab tu orang kata apa? Ada juga orang tanya kebelakangan ni, lepas habis solat tu kita tak ada doa sekali sama-sama kan. Dah habis tu dia tanya saya, dia kata Ustaz tak doa ke? Kata tadi. Saya kata saya dah doa dalam solat saya, tuan doa tak tau. Doa kita dalam solat, masuk solat tu sendiri doa. Dan kalau selepas tu pun nak berdoa tambah masing-masing, tak ada masalah, doa lah. Okey, cuma menetapkan setiap kali lepas habis solat kena doa sama. Kalau tidak, tak lengkap solat, yang tu tak boleh lah. Itu agak sedikit melampau sikit kita kata, wallahu alam. Tapi ala kulli hal nak kata bid'ah ini hukum dia bukan semua bid'ah berada di tahap yang sama. Bid'ah dalam akidah lebih teruk lagi. Maka disebabkan tu kita tengok kat sini ada berbeza dia kata hukum bid'ahnya. Dia kata hukum kepada perbuatan bid'ah boleh dibahagikan kepada dua cara pembahagian. Yang pertama, menurut peringkat kefasadan perbuatan tersebut, dan yang kedua, menurut hal keadaan berlakunya perbuatan tersebut. Yang pertama dia kata dari segi tingkatan kefasadan yang telah dilakukan, hukum bid'ah boleh dibahagikan pada 3 darjat. Iaitu yang pertama, perbuatan bid'ah yang mensyirikkan atau mengkufurkan, seperti menghukum dengan selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mendakwa mengetahui perkara gaib dan lain-lain lagi. Maknanya ni apa? Bid'ah dalam akidah. Yang ni boleh sampai ke tahap kufur, boleh. Kita tahu kan, sebagaimana tadi awal saya sebut, saya kata Syiah mempercayai bahawasanya Ali ni maksum macam Nabi. Itu bid'ah dalam akidah, melampau. Bukan saja Ali maksum macam Nabi, Fatimah pun maksum, Hasan pun maksum, Husain pun maksum, anak Husain Ali bin Husain pun maksum, Muhammad bin Ali pun maksum. Maksum belaka kita kata. Yang ni kita kata bid'ah dari segi Allahu Akbar. Saya pernah tulis satu kertas berkenaan dengan dia punya akidah Syiah berkenaan kedudukan imam dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca, balik Google ada insya-Allah dalam internet, cuma dia dalam bahasa Inggeris. Cuba cari, type nama saya, tulis Imamate Creed, ada keluar insya-Allah. Saya mengumpulkan hadis-hadis sedikit daripada buku-buku Syiah berkenaan apa yang mereka percaya berkenaan imam mereka. Mereka percaya imam mereka maksum. Mereka percaya imam mereka lebih tinggi daripada Jibril dan juga semua malaikat. Macam tu.
Mereka percaya imam mereka mengetahui segala perkara ghaib daripada zaman dulu sampai sekarang, sampai bila-bila. Mereka mengetahui bahawasanya imam mereka tahu siapa yang beriman, siapa yang munafik. Memang hebat sungguh, dahsyat sungguh. Malahan ada satu hadis yang mereka riwayatkan, mereka dakwa imam mereka tahu setiap raja yang akan naik ataupun raja yang turun. Maknanya yang baru ni yang di Pertuan Agong kita letak jawatan, dia dah tahu dulu maksudnya dia cerita dia macam tu. Dia punya hulu, dia punya melampau dah. Okey. Jadi kalau bid'ah dalam bab ni, dalam bab i'tiqad, dalam bab akidah yang percaya ada makhluk sampai ke tahap Tuhan lah dia punya melampau dia tu, yang ni bid'ah ni boleh membawa kepada syirik, boleh membawa pada kufur. Yang ni bahaya. Bahkan yang ni yang paling bahaya. Dan dia tidak tertakluk kepada Syiah sajalah, apa-apa sajalah kita kata yang menghala ke arah tu, dia sama dia punya hukum dia. Wallahu taala alam. Yang Syiah tu cuma sekadar contoh sajalah. Bismillah. Kemudian yang kedua dia kata, yang pertama dari segi bid'ah dalam akidah yang boleh jatuh sehingga hukum syirik ataupun kufur. Yang kedua dia kata, dosa-dosa sama ada besar ataupun kecil yang tidak mengkufurkan. Terdapat masalah perselisihan pendapat di antara ulama di sini, sama ada sesetengah amalan yang dilakukan oleh golongan bid'ah seperti Khawarij, Murji'ah dan lain-lain adalah kufur ataupun tidak. Maknanya kita kata apa? Dosa-dosa besar dan kecil yang tidak tergantung kepada masalah syirik dan mengkufurkan ke tahap yang pertama tadi. Okey. Kenapa dia sebut macam ni? Sebab cerita dia macam ni. Kalau golongan-golongan seperti Khawarij ataupun Murji'ah ataupun Syiah sekalipun, bila dia punya usul akidah dia berbeza, dia punya fiqh pun jadi berbeza. Tuan-tuan faham tak? Okey. Bila dia punya akidah dia berbeza, fiqh dia pun jadi berbeza. Okey, contohnya macam ni. Saya sebut bab Syiah sebab saya memang kajian bab Syiah lah. Kalau sebut yang lain tu kawan kata ustaz tak buat kajian tak sah. Saya sebut bab Syiah. Umpamanya macam ni. Syiah dia percaya bahawasanya majoriti sahabat murtad setelah kewafatan Nabi. Tuan-tuan tahu kan? Mereka percaya dalam Raudatun Minal Kafi ataupun Al-Kafi juzuk ke-8. Al-Kafi juzuk ke-8 ni dia kononnya dia kumpul hadis-hadis hadis-hadis imam-imam besar dia lah. Okey. Jadi ada satu hadis tu konon hadis ni hadis palsu. Bukan sahih pun hadis palsu. Kononnya ada orang pernah tanya pada Ali bin Abi Talib. Orang tanya, betul ke lepas Nabi SAW wafat, sahabat semua murtad? Ali kata betul. Kata, ni hadis palsu. Kata, Ali kata betul, melainkan beberapa orang saja, iaitu Abu Zal Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad, dan beberapa orang lagi. Ada lebih kurang, saya ingat kalau kira-kira pun tak sampai 10 orang lah kot, dia kata. Okey, jadi kepercayaan dia, saya terangkan kenapa dari satu dia menghala pada yang lain. Kepercayaan dia bahawasanya majoriti sahabat murtad setelah kewafatan Nabi SAW. Okey, itu di segi bid'ah dari sudut akidah, betul tak? Macam mana bid'ah dari sudut akidah boleh mengalir masuk bid'ah dalam sudut fiqh? Yang ni ada kaitan dia. Sebab apa? Bila dia tak percaya bahawasanya sahabat semua ni, dia kata semua sahabat murtad, semua sahabat kufur. Apa kesan dia tuan-tuan dan puan-puan? Kesan dia hadis-hadis sahabat semua dia tak terima. Okey? Bila dia tak terima hadis daripada Abu Hurairah, dia tak terima hadis dari Abu Bakar, daripada Omar, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tak terima hadis ni semua, alamatnya hilang 99.9999% hadis Nabi SAW. Maka daripada situ, bila ditolak semua hadis ni, tengok hadis Omar riwayat, tak terima sebab Omar kafir. Tengok hadis diriwayatkan oleh 70 orang Badar, tolak hadis ni sebab orang Badar semua murtad setelah kewafatan Nabi. Tengok hadis diriwayatkan oleh Aisyah, hak ni paling tolak sekali. Maka bila mereka tolak, apa implikasi dia? Tak ada hadis ya. Hilang habis. Boleh faham tak keadaan sekarang? Bila dah hilang habis hadis tu, apa dia buat? Dia palsukan hadis. Bila dia palsukan hadis, banyak kata Masya Allah. Baru ni ada seorang, masa saya tengah buat kajian, kawan saya di Isnad datang, dia tengok saya duk nulis tu, dia kata maknanya hadis-hadis Syiah ni palsu semua. Saya kata 19,760 hadis daripada Al-Kafi. Saya kata setakat saya semak yang ada sokongan daripada Bukhari dan Muslim lebih kurang 50 hadis sahaja.
Daripada 19,760 hadis, ada berapa yang sokongan? 50 saja. Maknanya tak sampai 1% pula ada sokongan daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Maka dia tanya, yang lebih-lebih hadis tu dibuat macam mana? Saya kata semua mereka palsukan. Bila mereka palsukan, apa jadi? Itu fiqh dia lain daripada kita tu. Itu yang Ramadan tak puasa, yang solat Semalam ke pagi tadi saya tegur anak saya, dia praktikal solat 4 tahun tu. Dia duduk 5 tahun. Dia duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud tu, dia nak sujud Allahu Akbar, dia angkat tangan dia. Allah. Saya kata, Malik, jangan angkat tangan. Hok angkat tangan masa duduk ni Syiah saya tu. Sebab Syiah ni setiap kali ditakbir dia akan angkat tangan dia. Termasuk dia duduk di antara dua sujud tu, dia nak sujud balik, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia sujud balik. Kita kata kenapa fiqh dia lain? Disebabkan akidah dia tak terima semua hadis sahabat, maka dia memalsukan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Jadi bila dia palsukan hadis, apa implikasi dia? Amalan fiqh dia pun lainlah daripada kita. Itu sebab dia, boleh faham tak? Sebab tu kita kata kalau Syiah Iran ni kadang-kadang, masa saya dekat UPM dulu pun, bulan Ramadan dia makan kat kantin sama je macam orang bukan Islam. Siap order lagi nasi daging merah dengan telur dadar dengan air teh ais 2. Dia minum selamba depan kita. Memang dia tak puasa kata. Jadi dia punya perbuatan-perbuatan ni, kita kata tak puasa bulan Ramadan. Apa dia punya hukum dia? Dosa besar, betul tak? Dosa besar itu kufur ataupun tidak? Yang tu dibincangkan oleh ulama. Itu maksud pengarang ni. Okey, jadi ni bid'ah dalam fiqh lah. Dia meninggalkan puasa Ramadan, dia menjamakkan solat dalam masa satu hari. Itu pun kalau solat, kebanyakannya pakat tak solat terus lah kita kata kan. Jadi benda-benda macam ni selain daripada akidah, maka di situ kena tengok lebih mendalam kufur ataupun tidak umpamanya. Wallahu alam. Itu maksud pengarang ni. Okey. Yang ketiga dia kata perbuatan yang makruh seperti puasa terus 6 hari berturut-turut dalam bulan Syawal selepas hari raya puasa dan lain-lainnya. Yang ni saya ingat khilaf lagi lah, sebab pengarang ni dia kata puasa 6 hari berturut-turut makruh. Yang ni khilaf lagi lah. Ada yang kata afdal puasa 6 hari berturut-turut. Wallahualam. Ada yang kata tak kejar Syawal, nak puasa bulan lain pun boleh juga. Itu pendapat Imam Malik. Saya ingat Dr. Zaimi yang ambil pandangan ni. Wallahualam. Ada yang kata kena puasa bulan Syawal juga, tapi tak boleh berturut-turut, kena bagi selang-selang sikit. Wallahu ta'ala alam. Tetapi nampak gayanya pengarang ni dia pilih kalau terus 6 hari, dia kata makruh. Wallahualam. Tapi ni saya kira ada ruang perbincangan lagi lah. Okey. Baik. Itu dari sudut dia punya tingkatan kefasadan dia, iaitu kita ulang balik insya-Allah. Yang pertama, kalau bid'ah tu dalam akidah yang boleh sampai ke tahap syirik, maka dia boleh mengkufurkan orang yang percaya padanya. Satu. Yang kedua, jikalau dia melibatkan dosa-dosa besar dan kecil yang tidak mengkufurkan, sebagai contoh tadi saya cerita amalan-amalan fiqh di sudut Syiah Imamiyah umpamanya. Dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang makruh seperti mana yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu dari satu sudut. Dari sudut yang kedua, kata pengarang, adapun pembahagian hukum dari segi hal keadaan berlakunya perbuatan bid'ah boleh dibahagikan kepada dua perkara berikut. Yang pertama, perkara-perkara daruriyah ataupun penting yang merupakan dosa yang lebih berat terhadapnya dari bahagian kedua, iaitu perkara darurat ini pula berbeza darjat dari segi hukumnya menurut bahagiannya, iaitu dalam perkara agama, nyawa, maruah diri, akal dan juga harta ataupun keturunan. Dia nasab, akal dan juga harta, iaitu keturunan, akal dan juga harta. Yang ni dalam maqasid syariah yang 5 tu lah. Okey, wallahu taala alam. Jadi dia kata kalau perkara-perkara bid'ah melibatkan 5 perkara ni, maka dia lebih besar lagi dia punya hukum dia. Terutamanya kalau melibatkan agama, sebab agama nombor 1 lah. Yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat nasab, yang kelima harta. Wallahu alam. Yang kedua dia kata kalau bukan perkara darurat, dia adalah perkara hajat ataupun kebaikan yang perlu untuk lebih melengkapkan dan memperbaiki kehidupan ibadah seseorang, tetapi tidak darurat bagi kehidupan manusia. Contohnya berjemur di tengah panas semasa sedang berpuasa, ataupun tambahan lafaz zikir selain daripada yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang sahih untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Contohnya dia kata orang puasa, dia duduk tengah panas lama-lama. Tanya pasal apa? Sebab kalau tahan diri bawah panas ni, lagi tahan dahaga, lagi tinggi pahala dia. Oh, yang ni ngarut lah, kata tak ada lah, Islam tak suruh tak kata kan. Okey.
Begitu juga dengan tambahan lafaz zikir. Dah ada daripada hadis Nabi SAW, daripada Al-Quran, kemudian dia tambah dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang tu pun tidak ada keperluannya. Contoh terjadinya bid'ah dalam agama ialah dengan mengatakan bahawa amalan agama itu ada yang khas untuk orang tertentu yang berlainan daripada orang awam. Kita kata ada amalan isi, ada amalan kulit kan. Kalau selalu ajaran sesat kan. Kalau dah sampai dia punya makam tok guru tinggi-tinggi tu, tok guru tak payah solat dah. Selalu kita dengar ajaran sesat macam tu. Kan? Saya ingat ajaran Haji Matahari dulu, solat pakai niat. Dia kata kan. Bila dah masuk waktu niat solat. Kita kata solat pakai niat. Ini kata orang bawah ni kata pasal apa? Tok Syekh tak solat. Dia dah sampai makam kata dia tak boleh solat dah. Hak bawah ni kena kata. Okey, yang tu dia ada bahagi-bahagi kan. Begitu juga saya kira kalau dari segi ilmu pun samalah juga. Saya ingat kalau orang-orang yang dia punya pendekatan dia, ada sebahagian sahabat-sahabat saya, pendekatan dia lebih kepada agama ni adalah banyak perkara-perkara kebatinan. Maknanya banyak perkara-perkara yang bersifat spiritual, bersifat kita kata dari segi amalan menyucikan diri, dari segi nak naik makam di sisi Allah. Bila dah naik makam tu boleh orang kata apa? Boleh kebal lah, benda-benda macam tu lah. Ada orang yang dia punya kecenderungan beragama dia lebih kepada situ. Maka dari segi ilmu tu, orang-orang macam ni kalau kita berdialog dengan dia, memang biasa dia akan sebut ilmu ni bukan untuk semua orang. Okey, ilmu sebegini bukan untuk semua orang. Sebagai contoh, tak silap saya, Ibn Rushd dia ada pegangan macam ni, bahawasanya ilmu ni dia kata ada yang untuk orang biasa, ada untuk orang yang dah ke depan. Dia kata sebab kalau orang dah ke depan dia dapat ilmu biasa, dia tak rasa puas. Pada saya bahaya sikit ni, agak berbahaya. Sebab apa? Sebab kita takut nanti kan ilmu ni yang Nabi SAW dah berikan sebenarnya cukup dah. Tapi bila didakwa ilmu ni adalah untuk orang yang tinggi pemikiran dia, orang biasa Nabi tak bagi faham benda macam ni, saya risau dia dah mula menghala ke benda yang tak berapa bagus, benda yang tak berapa elok. Ada orang-orang macam ni ada, saya pernah jumpa jugalah. Kita kata dia punya pemikirannya memang dah sedemikian. Kalau kita kata benda ni tak ada Quran ajak, tak ada hadis Nabi ajak, dia kata apa? Untuk orang biasa memang tak faham. Tapi untuk orang yang pemikiran dia ke depan, dia akan nampak benda ni lain. Masalahnya macam mana kita nak pastikan apa yang dia dakwa tu adalah sah di sisi Al-Quran dan hadis, tu masalah dia. Okey, jadi dia tidak ada istilah berbeza ilmu untuk orang awam ataupun untuk orang khas. Yang ada pun macam ni saja. Kalau kita nak kata ada pun, tanya saya ada dari sudut fardu ain dan fardu kifayah. Yang tu ada. Okey, dari segi sebagai contohnya kita kata Syiah Ismailiyah Batiniyah, bila Allah Subhanahu wa taala kata wa aqimis salata li dhikri, Allah Subhanahu wa taala kata dan dirikanlah solat untuk mengingatiku, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ayat ni dari segi zahirnya solat yang tu adalah untuk masyarakat awam. Masyarakat awam kena solat. Tapi bila orang tu dia punya pemikiran dah sampai ke tahap tertentu, yang dimaksudkan solat dalam ayat ni adalah menyambung silaturahim, bukan takbiratul ihram apa sebagainya. Yang ni yang kita kata kategori dia nampak bahawasanya Al-Quran tu ada maksud zahir, ada maksud batin. Maksud zahir untuk orang awam, maksud batin untuk orang yang dah sampai dia punya kononnya makam-makam tertentu lah. Golongan ni lah yang kita panggil sebagai batiniyah. Batiniyah maksudnya ayat-ayat Quran, ayat-ayat hadis, orang lain faham lain, tetapi dia ada kefahaman lain, lalu dia mentafsirkan ikut suka hati dia. Yang ni batiniyah. Yang ni batiniyah dan juga batil. Tak ada, kita kata dari segi Al-Quran dan hadis tak ada benda ni. Yang ada, kalau kita kata dari sudut ilmu yang berlainan, fardu kifayah, fardu ain, yang tu ada. Apa dia fardu ain? Sebagai contoh, akidah, fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain. Bab-bab solat, fiqh asas kita kata kan. Kalau kita tengok dalam fiqh sunnah tu jilid 1, 2, 3 tu, kita kata apa, dalam bab taharah, dalam bab solat, dalam bab zakat, puasa, yang tu fardu ain ke fardu kifayah? Yang tu fardu ain. Tapi kita kata kalau ilmu usul tafsir ataupun ilmu ulum Al-Quran, ulum Al-Quran berkenaan nasakh mansukh, berkenaan sab'atut tiwal, berkenaan makiyah madaniyah, berkenaan nuzulul Quran berperingkat dan sebagainya, yang ni nak belajar bagus, tapi kita kata bukan fardu ain lah, dia fardu kifayah. Untuk orang yang nak ada kemampuan menafsirkan Quran, dia wajib belajar benda ni.
Tapi kalau orang kita kata sekadar nak memahami, tak perlu sampai ke tahap tu lah, walaupun digalakkan. Okey, begitu juga dengan ilmu ulum hadis. Hadis ni macam yang saya kira yang orang awam perlu tahu adalah hadis yang dia boleh terima adalah hadis yang sahih dan hasan. Cukup. Okey, berkenaan dengan ustaz, hadis ni boleh tak ustaz cerita kat saya kenapa hadis ni setengah kata hasan, setengah kata sahih? Yang tu fardu kifayah lah tu. Untuk orang yang penuntut dalam bidang ilmu hadis, dia wajib, dia kena tahu. Tapi untuk orang, saya kira orang awam macam kita ni tak payah tahu pun tak apa lah kot, saya rasa. Sebab apa? Yang kita tahu hadis tu sahih, dah habis cerita. Malahan Ishaq bin Rahuyah bila dicadangkan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia kata, saya nampak buku-buku hadis yang ada zaman kita ni, dia kata agak susah untuk orang awam baca. Sebab ulama dulu, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya ilmu mereka ni, masyarakat zaman dulu bukan taraf macam kita sekarang. Dia punya ulama dulu, macam mana mereka kumpulkan hadis? Mereka kumpulkan hadis, lepas tu mereka kemukakan sanad dia. Dia tak beritahu sahih ke dhaif ke palsu, dia tak beritahu. Dia bagi sanad saja. Okey? Maka bila dia dah bagi sanad tu, tergantung kepada pembaca. Bila orang yang baca tu tahap dia macam Imam Bukhari, tak apa lah. Dia tengok hadis tu, dia tengok periwayat dia, orang ni tak bertemu dengan orang ni, orang ni hadis dia dhaif, maka hadis ni dhaif. Orang yang level kepala dia macam tu boleh ha? Tapi kata Ishaq bin Rahuyah, dia kata kalau orang awam buka buku hadis macam ni, macam kita lah kan? Orang awam buka buku hadis macam ni, dia tak tahu mana hadis yang sahih ataupun tidak. Maka kata Ishaq bin Rahuyah, dia kata pada anak murid dia kata, saya mencadangkan agar ada seseorang di antara kamu yang boleh ambil hadis-hadis Nabi, ambil yang sahih saja. Okey, ambil yang sahih supaya bila kumpulkan dalam satu buku, bila orang awam buka buku tu, dia boleh beramal terus tanpa dia perlu persoalkan hadis ni sahih ataupun tidak. Itu Imam Bukhari buat Sahihul Bukhari tu. Tetapi kita kata untuk pemikiran macam kita ni, tak sampailah sampai ke taraf tu. Maka kita kata ilmu untuk nak membezakan di antara sahih ataupun tidak tu, yang tu untuk penuntut ilmu sahaja. Ada pun untuk orang awam, saya ingat ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Sekarang pun Syekh Albani dah buat Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan At-Tirmizi, Sahih An-Nasai. Yang tu dah mencukupi dah, insya-Allah. Saya nampak macam tu lah. Okey, jadi dari segi fardu ain, fardu kifayah, ya ada beza. Tapi dari segi ayat Quran ni, kalau kamu orang awam, kamu faham lain, saya ni orang dah sampai makam tertentu, saya faham lain, yang tu tak ada. Okey, wallahu taala alam. Baik, itu satu contoh. Kemudian dia kata, bismillah. Contoh dalam nyawa, maksudnya bid'ah yang melibatkan nyawa, ialah seperti golongan Syiah memukul badan hingga luka berdarah untuk mengingati kematian Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tapi masalahnya yang menarik yang kita tengok, Tok Syekh dia tak pukul badan dia. Yang pukul badan yang budak-budak muda yang bawah-bawah tu. Dia punya Tok Syekh yang serban 5 kilo, janggut 50 meter panjang tu kan. Tok Syekh dia tak buat kerja macam tu. Yang buat yang orang-orang bawah tu je, dia bagi pedang, ambil pedang ni. Ni syok sikit pukul. Ada pernah saya tengok video satu tu, tapi tuan-tuan jangan tengok, saya tengok pun tak tidur 3 malam, ngeri tengok. Dia pukul badan dia dengan pedang. Tapi bila dia pukul dengan pedang tu bentuk macam ni. Dia pukul kat bahagian ni. Jadi dia pun pukul, dia sebat. Sekali tu Tuhan izin, sebatan yang kali terakhir tu dia tertukar pedang tu macam tu. Daripada dipukul kat sini, dia tiba kat sini, terbelah belakang dah. Terbelah badan di belakang. Yang ni kita kata bid'ah yang melibatkan nyawa. Sebab apa? Sebab yang pertama, perbuatan tu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memalsukan hadis. Mereka kata mata yang menangisi kematian Husain tidak akan disentuh oleh api neraka. Mereka palsukan hadis. Ni hadis palsu. Mata yang menangisi kematian Husain tidak akan disentuh oleh neraka Jahannam. Ni hadis palsu. Jangan tuan-tuan dengar balik Ustaz Azri kata menangis Ustaz balik menangis Ustaz. Jangan. Ini hadis palsu. Tak ada fadilat dia, tak ada. Hadis palsu, okey? Jadi dia punya bid'ah tu kita kata, dia nak memperingati kematian Husain. Yang tu cerita panjang saya ingat. 3 tahun lepas sempena 10 Muharram tu ada pernah saya buat sekali kuliah khas berkenaan kematian Husain di Karbala. Kalau nak nanti mungkin satu hari nanti kita boleh cerita balik berkenaan apa ni bab tu. Tapi kesimpulannya adalah mereka ni mengingati Husain sebab orang yang bunuh Husain tidak lain dan tidak bukan adalah mereka sendiri. Jadi dia mai rasa menyesal tu. Dia terlibat dalam pembunuhan Husain dan sebagainya, maka rasa
Dia paksa diri menangis ni, dia turun sampai ke zaman sekarang. Dan bila sampai 10 Muharram, dia pukul diri dia berdarah. Darah-darah yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam dalam gambar ataupun video, itu bukan darah palsu tuan-tuan tahu. Kalau dekat tempat dia betul-betul berkumpul pukul badan tu, macam lembu pun lepas kena semelih. Itu darah orang bukan darah palsu. Bukan darah palsu dia curah berdarah. Itu memang darah orang sungguh. Memang gerilah kita kata benda-benda ni. Yang ni bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi SAW, dan dia bid'ah melibatkan nyawa. Boleh mati sampai ke tahap ni. Sehingga kan bayi umur 1 tahun pun mak dia bawa dukung. Ada saya tengok video sekali tu. Yang tok ustaz dia tak ketuk kepala sendiri. Dia bawa parang tu, dia tetak sikit kepala anak tu. Bila tetak kali pertama, darah tak berapa keluar. Tetak lagi kali kedua, nangislah budak tu, mengalir darah kat kepala dan sebagainya. Sebab apa? Nak ajar daripada kecil menangisi kematian Husain. Ini bid'ah yang melibatkan nyawa. Boleh mati kot kawan tu buat macam tu. Okey, ini kita kata besar lagi lah dia punya dosa dia berbanding kita kata zikir yang tak ada daripada sunnah. Ini kita kata lagi dahsyat dia punya fasad dia, wallahu alam. Okey, contoh dari segi keturunan dia kata, bid'ah dari segi keturunan ialah menggugurkan anak oleh golongan berharta, kononnya untuk kesenangan hidup. Yang ni dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menggugurkan kandungan ni, ada sebahagian ulama yang membolehkan pada sebahagian tempat saja. Itu pun jumhur ulama wallahu taala alam membolehkan kalau kandungan itu bawah daripada 4 bulan. Maknanya bulan 1, 2, 3, 4 sebelum masuk 4 bulan. Itu pun di atas dasar alasan yang sangat kuat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau anak tu adalah hasil perkosaan, boleh digugurkan. Sebab dia khawatiri kalau anak tu lahir beri kesan pada mental mak dia. Dan mudarat kepada anak tu. Lahir-lahir tengok muka orang yang rogo dia. Mana dia boleh nak jaga anak tu? Maka kalau di bawah 4 bulan dan anak tu hasil perkosaan, boleh digugurkan. Sebahagian fatwa sebut macam tu, wallahu alam. Tapi lebih lanjut kena tengok pada jawatan kuasa orang berkuasa lah. Ini saya sebut secara fatwa. Okey. Begitu juga dengan mufti wilayah Datuk Dr. Zul pun membolehkan menggugurkan. Masa dulu virus Zika, lo ingat tak? Tahu tak virus Zika yang nyamuk Afrika ke apa tak? Bukan nyamuk Afrika, yang kalau dia gigit mak yang mengandung, mak mengandung tu demam, dan virus yang bawa daripada nyamuk tu membuatkan anak yang dalam perut dia tu terencat dari segi pembesaran dia jadi mikrofili. Mikrofili ni maksudnya kepala dia jadi kecil. Kepala dia jadi kecil, dan bukan saja kepala dia kecil dan dia terencat akal seumur hidup dia. Jadi kata Dr. Zul dalam fatwa dia, kalau dipastikan mak tu memang kena demam Zika dan anak tu dipastikan terkesan dan anak tu dipastikan dah terencat akal, kena mikrofili di bawah 4 bulan, maka boleh digugurkan. Okey, di bawah 4 bulan sebab dia tak ada nyawa lagi. Dan ada sebab yang kukuh. Saya ingat masa dia keluar fatwa ni, ada sebahagian doktor-doktor yang tak faham. Yang ni saya nak pertahan sikit lah Dr. Zul. Ada yang sebahagian doktor tak faham, dia kata fatwa ni melulu, dia kata. Ada orang pergi ke hospital, kata isteri saya ni mengandung, dia kena demam Zika, lalu dia nak gugurkan kandungan. Sebenarnya bukan tu yang Dr. Zul maksudkan. Tadi ingat tak syarat saya kata? Maknya memang positif demam Zika. Okey, anaknya memang disahkan terjejas. Kalau tak sah terjejas, tak boleh lah maknanya. Maknanya yang salah bukan fatwa tu, yang salah orang yang pergi tu, dia tak faham. Okey, anak tu telah terjejas dan telah dipastikan buat scan dan sebagainya, memang anak tu kepala dia kecil, memang dia terencat akal. Kalau macam tu baru boleh digugurkan, kalau bawah umur dia 4 bulan. Maka fatwa tu betul lah kita kata. Cuma saja orang yang pergi itu dia tak faham. Dia sebut kat doktor tu pula tak faham, dia tibai mufti wilayah pula. Tak kena lah macam tu. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi baik, berbalik dalam bab tadi, kalau dia gugurkan sebab takut hidup dia susah, yang ni tak boleh. Okey, yang ni diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur ni hukum asal dia haram lah, melainkan ada sebab-sebab yang membolehkan yang tak dapat dielakkan. Wallahu alam. Contoh bid'ah yang melibatkan akal pula ialah menjadikan akal sebagai penghukum kepada nas yang sahih. Wallahi azim, betul sangat. Maknanya apa? Nas sudah sahih dah, kita pula nak hukum nas ni sahih tapi sebenarnya tak sahih. Oh, jenuh lah tu. Kalau semua orang buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kata masalah lah hadis Nabi ni nak kena semak balik semua. Dan orang kata apa? Ini kerja-kerja ulama masa silam, kita kata kita tolaklah kerja mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bagi ruang ta'zam, so kita habiskan perenggan ni insya-Allah. Tafadhal.
Baik, kita habiskan perenggan ni. Yang tu last kali kita tengok contoh bid'ah dalam akal ialah menjadikan akal sebagai penghukum kepada nas yang sahih. Apa maksud dia? Sebagai contoh kita kata sanad yang sahih, matan yang sahih, tapi seorang ni dia rasa macam hadis ni tak kena, orang kata. Ini selalu kita kata orang yang talih buat kerja macam ni. Lalu dia pun tolak kata hadis ni tak sahih. Na'udzubillah. Akhirnya kata pengarang, contoh dalam harta iaitu bid'ah dalam bab-bab harta ialah pendapat orang kafir yang mengatakan jual beli itu sama seperti riba, sebagaimana yang telah disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 275, iaitu orang Yahudi sebut jual beli ni dia punya kedudukan dia, riba ni sama macam jual beli. Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, jual beli lain, riba lain. Maka sebab tu kalau perbankan Islam kita sekarang, dia tidak ada konsep pinjaman. Okey, yang dia ada adalah konsep jual beli. Walaupun betul lah kita kata pinjaman kenderaan, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, tapi itu kita kata di atas kertas untuk nak, orang kata apa, untuk nak promosi sajalah. Tetapi kalau kita baca agreement dia tu, surat perjanjian tu, dia tidak ada pinjaman, tak ada. Dia jual beli. Dia jual saham kat kita, kita beli dan sebagainya. Gitulah dia punya mekanisme dia. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai situ saja, insya-Allah. Minggu depan kita akan sambung perbincangan kita. Buku ni hampir habis dah. Tadi saya ada sebut pada tuan pengurusi, saya baru teringat yang pengarang ni dia ada dalam 2-3 lagi buku akidah lain. Yang ni salah satu sahaja. Jadi nanti saya tengok kalau judul yang lain tu kita kata perbincangan dia sudut lain sikit, mungkin kita boleh sambung. Saya ingat menarik juga kot sebab pengarang yang sama kita kata kan. Wallahu taala alam. Baik, ada soalan sebelum kita bangkit solat? Ya, fadal. Macam mana saya tak apa dengar bergema macam mana? Dia tulis nama orang yang meninggal. Saya tak apa dengar bergema. Boleh bantu ke? Macam mana apa sahabat kita tanya? Tahu? Dengar. Dengar. Dia tulis nama orang yang bakal meninggal macam mana? Betul? Oh, nisfu Syakban. 15 Syakban orang yang bakal mati naik nama dia dekat langit. Wallahu ta'ala alam. Saya tak pasti berkenaan perkara ni. Sebab berkenaan dengan nisfu Syakban ni dia bercampur. Ada hadis yang sahih, ada yang tidak. Tapi berkenaan nama meninggal naik tu saya kena semak semula. Saya pun tak pasti. Wallahu alam. Mungkin ada, mungkin tak ada. Minggu depan saya cuba bawa semula lah. Nama orang yang nak meninggal dunia naik pada 15 Syakban. Yang sahihnya setahu saya dalam hadis Imam Muslim, waktu kita dalam perut mak kita dah tulis siap-siap dah tu nak meninggal dunia kat mana tu. Tapi kalau ada hadis tu sami'na wa ta'na lah, nanti saya cari minggu depan saya bawa semula lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Qul huwallahu ahad. Ya, dia seolah-olah telah membaca 1-3, betul? Macam mana? Okey, ganjaran baca surah Al-Ikhlas dia 1/3 Quran disebabkan surah Al-Ikhlas dia punya syarah hadis tu dia mengandungi bab tauhid pada Allah, dan memang Quran ni 1/3 memang berkenaan tauhid pun. Wallahu ta'ala, itu maksud dia lah. Jadi kita kata kalau ganjarannya sebesar sedemikian, maka membaca Quran tu ganjaran dia besar lagi. Cuma saja Al-Ikhlas ni baca 3 kali, memang kita kata ganjaran dia sebagai 1/3 daripada Al-Quran sebab kandungan dia tauhid, dan Quran ni 1/3 memang kandungan dia tauhid. Wallahu alam. Memang sahih lah, hadis tu sahih, betul. Wallahu alam. Tapi afdal ni kita kata of course lah Quran ni baca lagi afdal lah, besar lagi lah ganjaran dia. Cuma nak menunjukkan besarnya surah Al-Ikhlas tu,
dan besarnya perbincangan berkenaan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan seolah-olah baca 1/3 Quran, sebab 1/3 Quran memang pasal tauhid pun. Itu cerita dia. Ya, wallahu taala alam. Tu maksud dia. Ya. Baik, ada soalan lagi? Alhamdulillah, kalau tak ada saya ya. Tuan kamera. Oh, okey. Memang ada perbincangan panjang dalam ni. Tidak akan masuk syurga orang yang diminta untuk diruqyahkan. Tetapi ada juga hadis Nabi, ini kita kata dalam perbincangan mukhtalaful hadis. Maksudnya dua hadis yang sahih tapi zahirnya nampak bercanggah, kan? Ada satu hadis Nabi SAW yang lafaz 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Salah satu lafaznya menyebut adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyahkan. Sahih. Ada juga hadis sahih yang lain yang Nabi SAW nampak orang tu sakit, Nabi kata bawa dia, ruqyahkan dia. Dan Nabi SAW pun diruqyahkan oleh Jibril AS dalam hadis Imam Bukhari. Yang ni mukhtalaful hadis. Ada yang kata muskilul hadis, tapi tak apa, saya tak nak pergi mendalam lah, sebab ada yang kata mukhtalaful hadis ni hadis dengan hadis, muskilul hadis ni bercanggahan. Ada yang kata terbalik pula, mukhtalaful hadis ni hadis dengan Quran, dengan usul fiqh. Itu saya tak mau pergi lah. Tetapi apa-apa pun ni contoh hadis yang dua-dua hadis yang sahih tetapi zahirnya nampak bercanggahan. Wallahu alam. Saya tengok di antara penerangan yang cantik adalah penerangan Dr. Muhammad Aqil dalam buku dia Manhaj Akidah Al-Imam Syafi'i. Dia kata bahawasanya hadis ni yang Nabi suruh ruqyah sahih, yang Jibril ruqyahkan Nabi sahih. Jadi nampak gaya yang diharamkan tu adalah ruqyah yang jahiliyah. Okey, jadi kalau ruqyah tu kata paku kanan, paku kiri, Ali, Fatimah, Husain pergi baca benda tu, itu tak boleh ya. Tapi kalau ruqyah tu ruqyah dibaca oleh Jibril alaihissalam, ataupun yang Nabi ajar bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hadis sahih. Nabi kata baca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Begitu juga Nabi SAW kata baca 2 ayat akhir daripada suratul Baqarah. Sahih. Hadis Abu Hurairah, siapa yang baca ayatul kursi sebelum tidur tak akan disentuh syaitan sehingga waktu subuh. Sahih. Ini semua masuk pengertian ruqyah lah ni. Okey, jadi yang dimaksudkan di situ adalah ruqyah jahiliyah yang mengandungi unsur syirik di dalamnya. Yang tu yang kita kata kalau bomoh lah, kalau orang minta diruqyahkan macam tu, orang yang ruqyah tu, orang yang diruqyahkan, dua-dua kita kata tak masuk syurga. Dan nampak gaya bertepatan lah dengan syirik, memang tak masuk syurga. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya kira tu memang ada khilaf, tidak dinafikan. Dan ada sebahagian ulama yang berhati-hati, dia kata tak boleh terus ruqyah. Oh, ini paling power lah, tak boleh terus. Tapi jumhur bukan sedemikianlah. Jumhur yang macam saya sebut tadi, mereka kata boleh sebab hadis yang sahih banyak, tetapi yang tidak dibolehkan adalah ruqyah yang mengandungi unsur syirik di dalamnya. Wallahu a'lam. Okey? Ya. Baik, saya kira sampai situ saja. Saya serah balik pada tuan pengurusi kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.